Test. Test. Okay, test. 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 Sama je macam first. Okay. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okay, jap. Okay, so kita kat sini. Selamat malam semua. Dah makan ke belum? Selamat malam. Allah Dah. Akbar. Cikgu dah makan? Dah settle dah. Hari ni cikgu makan awal. Cikgu makan pukul 7. Okay. Apa? Alright. Okay. So kita menunggu korang kejap. Okay. Semua orang dah makan Alhamdulillah. Okay, so kita masuk kokpit kapal terbang lah. Okay, so mana lagi kita tak pergi? Wait. Nanti. Okay. Okay, so siapa yang baru masuk, selamat datang. So first dengar tak suara cikgu? Okay, so sekarang korang dengar suara cikgu. Malam ni saya multitasking dengan kelas BM. Oh yo. Hebat. Sambil kelas fizik, kelas BM pula. Oh, so ramai dah masuk. Laju korang masuk malam ni Okay, so cikgu admit kejap. Berapa yang baru nak masuk. Okay, ada lagi. Oh, kejap. Okay, sementara tunggu tu. Cikgu buka dulu. Apa yang kita nak bincang malam ni? Alang-alang tu. Okay, cikgu buka siap-siap. So cikgu rasa ada a few lagi kot yang belum masuk. Sikit je. Okay, satu. Sekejap cikgu nak air. Okay. So cikgu harap korang semua sihat. Dah ready nak belajar. Dekat depan korang dah ada kertas, dah download bahan. Okay, kalau tak ada mungkin ada yang buka dekat laptop. Okay, Haris lapar, ya Allah. Kau tak makan lagi ke, Rik? Cikgu dah habis puasa belum? Cikgu belum habis lagi puasa 6. Ada lagi baki. Cikgu ada bahan baru ke untuk hit? Ada. Bahan korang register tu. Okay, so bahan tu boleh login dekat website. Okay, cikgu ada bagi dia punya
dekat group tu cikgu ada pernah bagi gambar. Ada 5 step untuk download bahan dan juga kalau nak masuk kelas tanpa perlukan link ke email. So daripada website. Okay, siapa kat sini yang join daripada website? Cuba komen sikit, cikgu nak tahu. Ke korang banyak? Saya. Okay, hari daripada website. Dari website. Ramai juga tu dari website. Okay, so ambil daripada website senang. Sebab dari website ada banyak kelebihan. Yang pertama, korang boleh download bahan terus. So, korang dah beli je, bahan dah boleh download siap-siap. Okay, kalau korang dah beli kelas cahaya pun, bahan tu dah boleh download siap-siap. Okay, kalau korang nak masuk kelas cahaya tu pun dah boleh klik. Cuma masalahnya cikgu lah tak buka lagi. Kau buka tu nanti dia tulis host belum host lagi. Tapi dah boleh klik dah. Okay. Ramai tu. Semua mengaku ambil dari website. Thank you, thank you. Alright. Okay, sekejap kita selesaikan diri. So, korang pun sama, selesaikan diri. Cikgu nota yang macam ni kan untuk bab lain ada ke? Nota yang bab macam ni memang untuk semua bab ada. Ini adalah nota yang cikgu dapat Platinum Award untuk International Summit of Innovation and Design. Universiti Melaya. So ada 10 bab. Okay, so selain website kat mana lagi ada? So selain website korang kena tengok dekat email. Dekat email ada. Okay, korang dekat email. Tapi dekat email tu email yang waktu lepas korang beli, check balik dia akan dapat 2 email. Satu email korang punya receipt payment. Number 2 email link. Okay, kalau siapa yang tak tahu, siapa yang pernah pergi kelas cikgu face to face dia tahulah, mungkin cikgu pernah cerita. Nota ni adalah nota waktu cikgu SPM. Okay, waktu cikgu SPM, nota dia tak adalah macam ni. Nota ni sebenarnya adalah cikgu tulis tangan tau. Cikgu tulis tangan. So siapa yang cikgu pernah tunjuk juga rasanya, ada beberapa student yang pernah tengok waktu kelas ada kelas yang cikgu pernah tunjuk. Nota yang cikgu tulis tangan tu, yang dah kuning dah kertas dia, nota tu lah cikgu cantikkan. Okay, cantikkan jadi macam ni lah. Jadi berkala-kala sebagainya. Kalau tak, hitam putih lah. Tak hitam putih pun. Waktu cikgu sekolah, cikgu budak lelaki kan. Kalau korang nak tahu, budak lelaki ni pen dia 3 je. Siapa mengaku pen lelaki selalu ada 3. Pen dia ada pen merah, pen hitam, pen biru. Itu kira dah bagus satu. 3 tu dah kira bagus lah. Kebanyakan yang lain mana ada 3? 1 je. Pergi kelas pun sebatang pen je. Okay, lelaki. Tengok ada yang ngaku. Mbak tu kat chat tu ada yang ngaku. Pen 1 je. Pergi kelas pen 1 je. Yang lain semua pinjam. Paling kurang 1, betul. Pinjam member, yes. Correction tape pun tak ada. Correction tape kalau siapa sekolah yang asrama lelaki perempuan, correction tape tu yang perempuan punya lah tu. Pinjam meja belakang, pinjam member sebelah. So yang perempuan pula kalau perempuan dia punya pensel box tak payah cerita lah. Pensel box dia besar. Dia punya pen banyak. Semua color ada. Okay, pastel lah apa. Sekarang kalau zaman sekarang, pastel color lah. Macam-macam. Okay, ada yang buat IG lagi. Ada yang buat IG. IG buat nota kan. Cantik. Okay, Amirah. Amirah special. Saya 3 pen je. Ada juga yang 3 pen Okay, cikgu kelas semalam dah upload kat YouTube. Kelas semalam. Dah upload kat YouTube. Saya rasa cikgu dah email juga. Cikgu dah email juga. Yang kelas semalam. Tekanan. Okay, nanti boleh check balik dekat email. Okay, boleh check kat email. Alright. So kita tak adalah, malam ni kita tak adalah nak fight lelaki perempuan macam mana. Okay. So kita stop dulu cerita jantina ni. Right, so semua dah ada kat sini. Alhamdulillah, kita akan mulakan. Malam ni kita nak start topik baru. So malam ni kita akan start dengan bab heat. Okay, haba. So korang ada bahan ni, nota ni. Cikgu bagi 2 page sebab satu form 4 pula. Satu BM, satu lagi BI. So siapa yang BM boleh ambil BM, siapa yang BI boleh print BI. So option lah. Tak perlu print dua-dua. Okay, so untuk penerangan, insya-Allah macam biasa, macam kelas-kelas sebelum ni, cikgu akan cuba terangkan dua-dua bahasa.
Okay, so kita banyak fokus untuk hari ini adalah menjawab soalan dahulu. So kita akan cuba sebanyak yang mungkin untuk malam ni sebab topik dia tak panjang. Okay, topik dia tak panjang, kita cuba sehabis baik, kita cuba habiskan separuh. Nak print bahan, Iman tak dapat Iman bagi email, Sekejap. InsyaAllah sempat, sekejap cikgu. Itulah. Kadang-kadang ada yang tak baik. Kalau mungkin Iman boleh check dekat ni juga tau. Dekat siapa yang hari tu kawan-kawan korang beritahu cikgu. Dekat dia mungkin dia hantar dekat spam. Tapi Iman boleh bagi message kat cikgu. Boleh tulis email ke kat situ terus? So cikgu boleh email terus? Okay, alright. Thank you. Sekejap Cikgu forward. Brief. Okay. Okay. Okay, cuba tengok dah tulis send. Okay, so Iman boleh tengok. Right, so kita mulakan untuk yang hari ni. Topik haba, heat. Okay, so cikgu tahu korang boleh conteng. Okay, boleh padam dulu. Okay, kejap. Dah padam dah, thank you. Okay, so kita akan mulakan dengan subtopik pertama, kedua, ketiga dan empat. Kita ambil yang penting lah. Okay, kita ambil yang penting. So untuk the first concept yang korang kena ingat, the first one, topic 4.1 is thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium. So thermal equilibrium ni macam mana? Thermal equilibrium ni, korang ada dua objek. Okay, first cikgu kena terang sikit. Terpaksa juga terang. Okay, first is the difference between heat and temperature. Apa beza haba dengan suhu? Tak sama Haba dengan suhu. Temperature, suhu. Suhu tu degree of hotness. Darjah kepanasan. Yang itu kita boleh ukur. Sebab dia adalah base quantity. Kuantiti asas. Boleh ukur tu. Temperature boleh ukur. Nak guna apa ukur dia? Thermometer. Unit SI? Unit SI Kelvin. So pakcik Kelvin dapat nama walaupun Celsius, Fahrenheit, kaji benda yang sama. Sebab Lord Kelvin, nama dia Lord Kelvin, dia yang kaji dulu. So nama dia dulu, Kelvin, SI Kelvin. So apa-apa perubahan suhu nanti, kalau kita tanya suhu, kena tukar Kelvin. Okay. Perubahan suhu tak perlu, suhu kena. Nanti cikgu akan, itu kita akan tengok kemudian. So nak tukar Kelvin, ini wajib ingat, dia tak bagi. So you need to plus with 273. Okay. Plus 273. Okay. Yang seterusnya, heat adalah energy. So kita akan belajar ada dua energy hari ini. Satu energy nak naik suhu. Okay. Energy require to change temperature. Okay. Energy nak naik suhu. Kedua, energy require to change state. Tenaga untuk tukar jirim. Okay, so nak cerita secara ringkasnya, korang pernah tengok graf ni. Subjek kimia pun ada. Subjek kimia pun ada. Okay, apa nama graf ni? Graf ni nama dia heating curve. Graf pemanasan. So, apa yang berlaku kat sini, kalau kita faham balik graf pemanasan, cikgu tanda kat sini. Ini dalam kimia dia panggil apa? Dia panggil melting point. Bahasa Melayunya takat lebur. Okay, takat lebur. Lebur tu maknanya pepejal jadi cecair. Yang atas ni pula adalah boiling point. Boiling point bahasa Melayu apa? Takat apa? Tiba-tiba aku lupa Melayu. Sekejap. Jadi Mak Saleh kan? Lupa. Didih. Astaghfirullahalazim. Takat didih. Okay, boiling point takat didih. So korang nampak kat situ, bila cikgu tanda melting point, boiling point, graf ni suhu dia tak berubah. Tapi apa yang berubah? Yang berubah adalah dia punya state. Dia punya keadaan jirim. Pepejal ke cecair, cecair ke gas. Okay, kalau yang berubah state, suhu kekal. Suhu dia at melting point, suhu dia at boiling point,
formula yang kita pakai nak cari haba dia. Okey, Q tu haba Q tu adalah haba. Nak cari haba dia, nak cari heat dia, kita guna ml. Okey, kalau naik suhu je, tukar suhu, tukar suhu, tukar suhu, tukar suhu. Contohnya kat sini, ni solid. Dia kekal solid tapi suhu naik, mc theta. Okey, yang tengah ni liquid. Dia kekal liquid, dia kekal cecair tapi suhu naik. Yang atas sekali gas, dia kekal gas tapi suhu naik. So itu nanti kita akan tengok bila nak pakai dua-dua formula ni. Okay, bila nak pakai mc theta, bila nak pakai ml. Alright. So the first one yang kita nak tengok adalah thermal equilibrium. So untuk thermal equilibrium, setakat ni dalam SPM, kita kena melihat 3 perkara yang akan berlaku bila capai thermal equilibrium. Okay. So cerita yang belah kiri ni adalah pemindahan haba. Okay, cerita yang belah kiri ni pemindahan haba. Kita ada objek panas duduk sebelah objek sejuk, ataupun bahasa mudah korang ambil macam ni. Air panas campur air suam. Air panas campur air sejuk. Air panas, siapa ada kuku ke kan, ambil air panas campur air sejuk. Kowe kuku. Air tu jadi apa? Jadi air suam. So bila kita letakkan panas dengan sejuk, bila dia capai thermal equilibrium, okey, suhu yang panas berkurang, suhu yang sejuk menaik, tapi dia akan capai same temperature, suhu yang sama. Nombor 2, tadi kita tengok. Ni 100 joule ni adalah energy, heat. Mula-mula dia pindah 100, yang sejuk pindah juga tapi pindah lebih sedikit. So kalau cikgu cerita dia punya net heat dia 100 ke kanan, tolak 20 ke kiri, 80 joule. Okey, net heat bahasa Melayunya kita panggil haba bersih. Okey, pemindahan haba bersih. Okey. So kalau bila capai thermal equilibrium, ingat 3 perkara. Ingat 3 perkara. Pertama, kedua-dua objek tu suhunya akan sama. Kedua, net heat transfer zero. Bahasa Melayunya pemindahan haba. Kalau tulis pemindahan haba salah. Pemindahan haba bersih kosong. Okey, kenapa pemindahan haba bersih kosong? Sebab kita tengok kat sini 60 ke kanan, tolak 60 ke kiri. Okey, 60 tolak 60, kosong. Tapi ayat nombor 3, same heat transfer, pemindahan haba, okey, sama. Sebab 60 ke kanan, 60 ke kiri. So 3 ayat. Okey, so kita tengok dulu contoh dia. Okey, untuk thermal equilibrium dulu. Okay, contohnya macam ni. So kita ada 2 blok cuprum. Okay, 2 copper block. L 50 degree Celsius. So dia panas. Okay. So kita nak tahu panas sejuk, tengok apa? Tengok temperature. 50 degree Celsius. Yang ni 30 degree Celsius. So dia sejuk. So bila dia letak sebelah-sebelah, berlaku apa? Heat transfer, pemindahan haba. Tapi dia tanya, bila dah capai thermal equilibrium, apa yang berlaku? 3 perkara. Okay, so temperature dia sepatutnya sama. Salah. Okay, the quantity of heat L is the same as M. Okay, ni salah. Okay, rate of change of temperature, kita tak tahu maklumat yang lengkap. So kalau nak tahu ni kita kena kira MC theta. Okay, so yang penting kat sini kadar pengaliran haba bersih ataupun net rate of heat 0. Okay. B, okay, kenapa B salah? Okay, good. Bila kita cerita pasal heat, ada 2. Q equals to MC theta. Q equals to ML. Macam cikgu terang tadi lah. Kalau kita cerita copper, setakat suhu 50, 30, ada ke copper tu akan melt? Dia cair.
Korang rasa dia cair tak? Kalau setakat 50, 30, dia cair tak? Okey, dia tak cair. So kalau dia tak cair, dia tak melibatkan ml. Sebab apa? ml ni pakai kalau ada state change. Maksudnya perubahan jirim. Perubahan jirim tu sama ada pepejal jadi cecair atau cecair jadi gas. Okay, so tak pakai situ lah. Kita akan bergantung pada sini. MC theta. Okay. Yang sama, bila cikgu kata yang sama tadi, bukan quantity of heat. Dekat nota ni, yang sama adalah heat transfer. Heat transfer. Maksudnya, dia ni mungkin ada contoh. Dia ada 600 joule. Dia ni ada 300 joule energy. Tapi yang dia transferkan katalah setiap 1 saat senang, dia transfer setiap 1 saat 60 ke sana. Yang sebelah lagi pun 60 ke sini. Okay, so dia pindah tu 60, 60, 60, 60. Tapi quantity of heat dia tak sama. Sebab quantity of heat bergantung kepada MC theta. Bila dua-dua blok, okay, tu cikgu tak terang lagi tapi tak apa. Cikgu rasa korang dah tahu. Bila kita ada two copper block, blok yang sama, maksudnya dia ada nilai heat capacity yang sama. Okay, so M dia tak sama. Kalau kita tengok bentuk tu pun kita tahu M dia tak sama. So different M, contoh kalau ada bigger M, bigger lah heat. Yang sama bila kita kata heat transfer. Dapat tak? Tiga perkataan yang sama tu, same temperature, same heat, salah. Heat transfer ataupun heat flow. Okay. Yang ketiga, net heat transfer ataupun heat flow sama dengan zero. Kalau ada perkataan net, sama dengan zero. Okay, kalau tak ada perkataan net, same. Kalau bahasa Melayunya, suhu sama, pemindahan haba sama, bukan haba sama, bukan kuantiti haba, pemindahan haba. Yang ketiga, bahasa Melayunya, pemindahan haba, ada perkataan bersih. Sama dengan sifar. Boleh tak? Tiga perkara. Okay. So, dapat tak kat sini? Okay, cikgu tunggu respon yang tadi. Aiman, siapa lagi? Siapa yang tanya tadi? Okay. Alright, Christina. Okay, dapat. Okay, tiga je. Tiga ayat je. Tiga ayat. So, bila ditanya yang bawah ni pun. Okay, contoh yang bawah ni. Air panas pula. Metal ni panas. Okay, maknanya kalau kita buat satu ni, yang paling panas adalah metal. Berapa suhu dia? 90. Okay, suhu liquid paling sejuk. Berapa suhu dia? 40. Okay, so dia tanya, what is the final temperature? Okay, final temperature dia, kalau kita betul-betul nak cari, ni cikgu tunjuk je contoh. Contoh. Kalau kita betul-betul nak cari, kita kena tahu berapa heat capacity metal. Contohnya heat capacity metal, cikgu letaklah katalah gold. Okay, kalau emas, heat capacity dia 300 joule per kg per degree Celsius. Contohlah, cikgu katakan dia emas. Tak dapat lagi. Cikgu dah forward dah. Kejap. Cikgu dah forward. Macam mana cikgu nak buat?
Okey, mesej cikgu kejap. Yang tak dapat. Cikgu pun tak tahu macam mana boleh tak dapat. Okey. Okey. Cuba check. Iban tu cuba check dekat bahagian promotion ke? Dekat bahagian spam. Spam atau promotion. Kadang-kadang dia masuk kat situ. Ni ada kawan-kawan korang beritahu dia orang pun dapat dekat situ. Ada setengahnya masuk kat situ. Tapi ada setengah dapat masuk elok. Cuba check dulu. Okey. Kalau tak dapat juga cikgu cuba message. Okey. Alright. Okey. So sambung. Okey, sambung Katalah metal tu emas. Emas ke? Ui, bola emas. Ui, sedap tu kalau bola emas. Okay, metal untuk emas cikgu letak 300. Okay, to that heat capacity for gold. Untuk emas punya heat capacity 300. Okay, apa maksud 300 kat sini? Maksudnya, kalau cikgu ada 1 kg emas. Okay, cikgu ada 1 kg emas. Katalah suhu dia 20 degree Celsius. Contoh. Okay, so cikgu supply je heat sebanyak cikgu supply 300 joule. Apa yang jadi? Bila cikgu supply 300 joule, heat capacity tu maksudnya, bila dia dapat 300 joule, 1 kg emas akan naik 1 darjah Celsius. So kalau cikgu ada 1 kg emas, cikgu supply 300 joule, emas tu akan jadi 21 darjah Celsius. Tu maksud dia. Okay, so liquid ni kata liquid ni water, cikgu letak liquid water punya heat capacity 4200 joule untuk 1 kg naik 1 degree. Okay, maksud 4200 maknanya air, kalau cikgu ada 1 kg air sebagai contoh, nak bagi dia, kata air tu suhu dia 20 degree Celsius, nak naikkan jadi 21, okay, kena bagi berapa banyak joule? Kena bagi 4200 joule, barulah 1 kg air naik 1 degree. Maksudnya lagi tinggi nilai C, dia lagi susah nak panas. Sebab kita kena tenaga yang banyak. Tu maksudnya. Okay. Right. Okay, dapat tak? Okay, so kalau contoh macam ni, kalau kata ni nak kira cikgu, ni sebab kita akan terangkan lagi nanti heat capacity. Tapi terpaksa terang kat sini dulu. Sebab kadang-kadang ada soalan yang dia berkait. Okay. Right, so nak kira dia macam mana? So nak kira dia, kita akan assume, kata cikgu guna 2 color lah senang. Okay, cikgu guna color warna purple kat sini. So ni 90 degree. Okay, final temperature dia dekat tengah-tengah. Cikgu tak tahu berapa suhu dia, contoh. Okay, tak tahu berapa suhu dia. So, kita akan tengok macam ni. Q daripada metal, heat nanti, heat supply daripada metal. Bila capai heat capacity, maknanya dia akan sama dengan heat daripada liquid. Okay, sebab dia guna untuk naik suhu, formula dia akan jadi MC theta. Sebelah sini pun MC theta. Okay, soalan ni, takat ni belum pernah keluar SPM. Tapi soalan ni suka keluar dalam percubaan. Okay, suka keluar dalam percubaan. So, cikgu tunjuk contoh dia. Okay, kata cikgu ada air tu 1 kg. Contohlah, air tu 1 kg, metal tu pun contohnya 1 kg. Sebab cikgu nak senang kira. Okay, cikgu tak nak susah kira. So, 1 kg metal, darab 300. Trik dia dekat sini, dekat ujung. Ni tengok betul-betul. Okay, trik dia dekat ujung. Trik dia, kita kena tengok suhu mana lagi tinggi. Suhu metal ke suhu air dia. So dekat sini paling tinggi suhu metal. So 90
tolak X. Kita nak cari berapa suhu air. Okey. Kalau yang air ni pula, kata cikgu ada 1 kg air. Air tu 1 kg. NC dia tadi 4200. Okey, suhu dia siapa lagi besar? X lagi besar dari 40. So kita buat X tolak 40. So yang selepas ni adalah algebra. Maksudnya korang kena darab-darab cari nilai X. Okay, cikgu tunjuk sampai sini je. Ni idea dia kalau soalan percubaan. So yang pertama buat satu garisan. Tuliskan suhu yang paling rendah. Tuliskan suhu yang paling tinggi. Lepas tu buat equation kat bawah. Okay, so kalau kita ada buat nanti untuk kelas untuk soalan-soalan trial tu cikgu kita bincang lagi. Okay, kita bincang lagi. Cuma untuk yang ni soalan SPM. So kita tahu suhu dia mestilah di tengah-tengah. Macam cakap dia lah, suhu air panas campur air sejuk. Panas campur sejuk jadi air suam. Okey. So suhu dia mesti di antara. Alright. Okey, so next. Baru cerita tadi. Okey. So diagram show hot water being added to cold water. Okay, dia masuk dalam air sejuk. Air panas jadi sejuk, jadi air suam. Okay, itu maknanya dia capai thermal equilibrium. So dia tanya, which of the following statement is correct? There is no heat loss to the surrounding. So kita anggap semua haba air panas dan air sejuk tu dia tak keluar pun. Dia ada dekat air panas dengan air sejuk je. So kita kena ingat dia capai thermal equilibrium. So thermal equilibrium, apa yang jadi? Heat transfer dia sama. Sebab tu dia kata heat loss by the hot water equal to the heat gain by the cold water. So kita akan dapat heat loss sama dengan heat gain. Okay. Macam tu. Okay. So katalah cikgu nak buat juga contoh. Sebab rasa macam tak best lah, soalan tak susah. Katalah cikgu buat air panas. Okay, ni cuba kita buat sama-sama contoh. So air panas 80 darjah Celsius. Air sejuk cikgu kata 30 darjah Celsius. Okay. Air panas yang cikgu tuangkan jisim dia 0.5 kg contoh. Air sejuk, kita kata air sejuk ni 1 kg. Okay, contoh. Kalau untuk air, dia punya nilai specific heat capacity, muatan haba dia 4200 joule kg per degree Celsius. Okay. So, cikgu just nak ingat balik step yang cikgu ajar korang tadi. Pertama, buat satu line. Okay. Letak suhu yang sejuk belah kiri, suhu yang panas belah kanan. Tulis dulu. Suhu sejuk belah kiri, suhu panas belah kanan. Number 1. Number 2, ambil maklumat dia. Maksudnya yang suhu sejuk tu berapa jisim dia? 1 kg. Suhu panas tu berapa jisim dia? 0.5. Okay. So berapa pula dia punya specific capacity? Dua-dua sama, 4200. Okay, so cikgu akan buat macam ni. Air sejuk dia gain. Dia akan terima haba banyak. Air panas dia akan loss. Okay. So cikgu nak buat formula dia sebab dia tukar suhu je. M C theta. Cikgu masuk teruslah. Okay, M dia 1. M C 4200. Theta tu kita akan tengok. Suhu akhir dia dekat tengah-tengah. So X tolak 30 sama dengan suhu jisim air sejuk 4200 darab. Okey, 50 tolak 50 pula. 80. 80 tolak X. Okey, so cikgu kira sebenarnya 4200 ni boleh potong. Sebab nombor sama, okey, kalau ajar algebra. So dia akan jadi macam ni, X tolak 30
sama dengan 40 tolak X. Tolak 0.5X, sorry. 40 tolak 0.5X. Okay, kalau tak tahu kenapa cikgu buat 40, sebab 0.5 darab 40. 0.5 darab 80, dapat 40. Okay, so matematiknya selesaikan. So, X pindah X tambah 0.5. 40 tambah 30. Okay, 70 ini 1.5X. So, X 70 bahagi 1.5. So, korang dapat berapa 70 bahagi 1.5? So, 70 bahagi 1.5 adalah bersamaan 46.6 darjah Celsius. Itulah suhu akhir bagi campuran tu. Okay. Dapat tak kat sini? Tu contoh. Tapi contoh ni sebenarnya ni cikgu buat contoh nombor je. Sebab selalunya soalan macam ni selalu keluar dalam percubaan. Okay, percubaan. So step dia, garis dulu. Suhu sejuk, suhu panas. Lepas tu heat gain, heat loss. Ni. Okay, so ada soalan kat situ daripada kawan korang ni. Dia message cikgu private. Cikgu kalau ada heat loss. Kalau ada heat loss macam mana? Okay. So untuk level SPM, dia tak ada buat heat loss to the surrounding, kita tak kira. Okay, so subjek ni, cikgu terus terang dengan korang. Heat adalah asas untuk korang belajar thermodynamic. So siapa yang nak ambil engineering ke lepas ni, nak belajar berkaitan dengan betul-betul nak belajar pasal heat, dia ada satu subjek thermodynamic. So kalau budak-budak engineering, subjek yang killer, antara yang killer thermodynamic lah, sebab tak berapa nak faham. Yang tu korang akan kira lah heat loss, kena tolak heat loss, ada air friction dan sebagainya. Tu kita taklah sampai level SPM. So level SPM, kita hanya anggap berapa dia bagi, kita terima, tak ada yang hilang. Okay. Tapi secara teori lah, secara realitinya mestilah ada yang hilang tu di surrounding. Okay, clear tak? Siapa nak belajar thermodynamic boleh tengok dah. Sekarang kan banyak kat Google, boleh lah, boleh kat YouTube. Boleh lah start belajar. Lagi 2 tahun kan. Nak ambil engineering, masuk-masuk U dah terror dah. So dah belajar lah thermodynamic 2 tahun lepas. Okay, so what is the concept used in measurement of human body temperature? Thermometer. Okay, thermometer cikgu dah tulis kat nota ni. Thermometer adalah konsep yang digunakan, konsep alat yang menggunakan konsep keseimbangan thermal equilibrium. Okay, so dia tanya menggunakan apa? Thermal equilibrium. Okay, kalau contoh macam specific heat, latent heat tu nanti kita cerita. Okay, specific heat contohnya kalau natural fenomena semula jadi, dia panggil bayu laut, bayu darat. Kita pergi laut tengah hari, rasa sejuk. Kenapa? Waktu malam, mandi air laut waktu malam, air laut rasa panas. Kenapa? Itu kita panggil sea breeze, land breeze. Tu menggunakan konsep specific heat capacity. Kalau latent heat ni tukar state. Contoh macam ais cair, ais jadi wap. Okay, berapa tenaga nak jadikan air jadi wap. Berapa tenaga untuk ais melt, cair. Itu latent heat. Okay, convection tak adalah. Okay, so dekat sini pula. Ni pun sama macam tadi. Air panas letak dalam air sirap. Lepas tu ada campuran air. Ui, sedapnya air sirap. Okay, which statement is correct about the temperature of final mixture? Nasib baik kita buat kelas ni lepas dah raya kan. Kalau bayangkan kau buat kelas ni waktu puasa. Kelas pagi pula tu. Okay, cerita air sirap sejuk. So, which statement is correct about the temperature of final mixture? So, dia mesti lebih tinggi daripada suhu air sejuk. Okay, lebih tinggi daripada suhu sirap sejuk. Tapi lebih rendah daripada air panas. Okay, so bila dia kata it is lower than the cold syrup, salah lah. Sebab sirap tu dah sejuk. Takkan dia dah campur jadi lagi sejuk? Okay, tak boleh. Kalau C pula, it is higher than temperature of hot water.
air panas, dia lagi panas daripada air panas. So salah juga. Okay, so it is the same as temperature of cold syrup. Salah juga sebab bila dicampur air sejuk campur air panas jadi air suam. So suam tu adalah B. Okay, bola. Kat paper 1 banyak tanda lah. Kat paper 2 banyak yang tak tanda. Banyak yang tak buat. Kat paper 1 ni ada yang dah tanda. Okay, so nombor 6. Tapi cikgu terangkan kenapa lah. Okay, nombor 6 air kopi. Macam dia tahu air kopi sebab ni gelap kan. Gambar ni gelap so air kopi. Kalau dia buat warna purple ni. Purple air apa? Cikgu pun tak tahu purple air apa. Okay. Right, so ni coffee. Dia tanya soalan sama. What happen when the coffee and the cup are in thermal equilibrium? Sentiasa cari 3 jawapan. Temperature is the same. Oh, air Ribena. Thank you. Betul. Air purple, air Ribena. Cikgu pun terlupa. Okay, so first cari 3 jawapan. Temperature is the same. Net heat transfer is 0. Same heat transfer. Bahasa Melayunya, suhu sama, pemindahan haba sama, pemindahan haba bersih sifar. Okay, cikgu ulang. Pemindahan haba sama, pemindahan haba bersih sifar. Okay. So jawapan dia A ni salah sebab suhu tu tak meningkat. Okay, temperature coffee is decreasing. Okay, yang ini berlaku waktu apa? Waktu transfer heat. Waktu pindah haba. Bukan waktu thermal equilibrium. Thermal equilibrium suhu sama. Okay, thermal equilibrium suhu sama. Okay, there is no net heat flow. Okay, kalau dia kata no net heat flow, tidak terdapat pengaliran haba bersih, yang ni betul. Salah dia kalau ditulis macam ni. Tidak ada pengaliran haba. Ni salah. Okay, kalau tak ada pengaliran haba, maksudnya apa? Maksudnya, dia pindah berapa joule? Dia pindah 0 joule. Yang pindah ke sini pun 0 joule. Sebab tu ayat ni salah. Ayat yang betul, ayat yang ditulis. Tidak terdapat pengaliran haba, kena tulis perkataan bersih. Kalau bahasa Inggerisnya, kena tulis perkataan net. Tak ada perkataan ni salah. Okay, tak ada perkataan ni salah. Contohnya, yang bawah ni, there is a net heat flow. Yang ni dia kata ada pengaliran haba bersih. Okay. Ada pengaliran haba bersih ni maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Pindah ke sini 100 joule, pindah ke kiri 80 joule. Dua-dua pindah, tapi bila kita tolak 100 tolak 80 ada net, ada baki, ada bersih iaitu 20 joule. Ni salah. Sebab bila kita kata thermal equilibrium, dua-dua sama. So bila kita tolak jadi kosong. Okey, bersih tu maksudnya dah tolak kiri kanan kosong. Okey. So ini pun sama, suhu panas ke atas, suhu bawah sejuk. Ini cikgu nak laju je sebab sama je soalan dia. So bila dah capai thermal equilibrium, tengok 3 perkara, suhu tak boleh lagi tinggi, suhu jadi sama. Suhu tak boleh jadi tinggi, suhu jadi sama. Okay, same temperature. Pengaliran haba bersih bukan sifar, salah. Okay, pengaliran haba bersih sifar baru betul. Okay, cari sahaja 3 perkataan yang cikgu cakap tadi. Okay, sama juga masak kek. Masak kek pun thermal equilibrium. Okay, so kita masuk konsep yang lebih ni sikit. Alright, so kita nak masuk yang ni. Okay, so diagram show 4 type of metal block same as being heated using same quantity of heat for 10 minutes. Okay, so ini cikgu nak terang dulu specific heat capacity. Okay, kita tengok dekat nota ni. Maksud. Okay. Wajib ingat sebab suka keluar soalan dekat paper 2, dekat maksud lah, maksud. What is the meaning of specific heat? What is the meaning of latent heat fusion? What is the meaning of latent heat vaporization?
Okay, so kita tengok kat sini. Specific heat. Ayat pertama dia, the amount of heat or energy required by 1 kg substance. Okay, bahasa Melayunya, tenaga yang diperlukan oleh, kena letak perkataan ni, 1 kg bahan. Okay, kedua-dua ni bermula ayat yang sama. Okay, kalau dia kata specific capacity, tenaga tu dia guna untuk apa? So, tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan. Kenapa dia perlukan tenaga tu? Kalau specific heat, tujuan dia diperlukan untuk tukar suhu. Change temperature. Berapa banyak dia nak change? 1 degree Celsius. Without changing state. Okay, without changing state. Cikgu buat contoh kat sini. Okay, so cikgu nak buat contoh kat atas. Nak bagi korang faham konsep dia. Setiap bahan, okay, setiap bahan dia ada nilai C yang berbeza. Ada yang cepat panas, ada yang lambat panas. Okay, kalau kita tengok liquid, contohnya liquid, kau panas minyak dengan panaskan air. Siapa cepat? Minyak cepat. Kenapa minyak cepat? Minyak punya specific heat rendah. Okay, cikgu ada tulis kat nota ni. Kalau C dia rendah, ni low C, C rendah, easily heat up and cool down. Cepat panas, cepat sejuk. High C, kalau nilai C dia tinggi, lambat panas, lambat sejuk. Okay, so untuk metal, cikgu buat contoh lah. Tadi cikgu bagi korang emas kan? Okay, kata gold. Gold punya nilai specific heat 300 joule untuk 1 kg gold naik 1 degree Celsius. Ui, 1 kg gold. So murah ke mahal tu? 1 kg. Korang rasa berapa harga 1 kg? Okay. Aluminium. Cuba teka berapa harga 1 kg gold banding dengan 1 kg aluminium. Okay. Siapa boleh bagi jawapan yang tepat memang hebat lah. Dia tahu berapa harga emas. Kok ada anak-anak Mami Jarum ke dalam ni, ada tak? Kok korang tahu kan? Okay, siapa tahu berapa harga emas boleh komen kat situ. Okay. So, cikgu kata dia 1 kg lah. Dua-dua 1 kg. 1 kg. Suhu awal, cikgu letak 20 darjah Celsius. 20 darjah Celsius. Hello? Hello, dengar tak? Dengar, okey. Cikgu rasa cikgu tertutup tadi. Sorry. Cikgu hari ni cuba nak pakai wireless tu yang dia sekejap. Okay, dengar Okay. Alright. Again. Cikgu ulang So tadi cikgu kata emas dia punya heat capacity 300. So kalau korang bagi 300, 1 kg emas naik suhu 21. Okay, aluminium kalau bagi 300, dia tak naik 1. Dia naik tapi tak sampai 1 degree. Maknanya dia dalam 20 tapi 20 something 20 something. Tak sampai 1 degree. Tak naik 1 degree. Okay, cikgu bagi lagi 300. Emas naik lagi 1. 22.
Tapi aluminium baru 600. 300 baru 600. So dia masih 20. Okey. Cuba cikgu bagi lagi 300. 300 cukup 9. Tapi emas dah naik 23 darjah Celsius. Aluminium baru 21. Okey, so emas suhu dia maknanya emas cepat panas. So kata contoh siapa-siapa mak yang masak kat dapur pakai emas. Okey, dia masak-masak pakai emas. Dia akan rasa panas. Sebab emas cepat panas. Cuba tengok ada tak mak-mak korang nak masak dia pakai gelang penuh kan. Masak tak ada. Okey, sebab dia cepat panas. Okey, aluminium dia lambat panas. Okey, tadi ada yang tanya, cikgu, so dia cepat melebur ke? Okey, melebur lain cerita tau. Melebur tu kita kena tengok berapa dia punya melting point. Okey, berapa dia punya melting point. Melting point maksudnya contoh, emas kalau dia nak melt, yang cikgu cerita ni adalah tenaga nak naik suhu je. Okey, so dia naik suhu, naik suhu, naik suhu. Okey, kalau dia nak melt, okey, melting point of gold. Emas punya melting point kalau dia nak melebur, kena bagi sampailah suhu dia tu dapat 1064. Baru dia melebur. Okey. Barulah emas melebur. Clear tak? So yang cikgu cerita ni, sekarang ni yang kita cerita specific capacity, kena faham. Specific capacity bukan cerita melebur. Dia hanya cerita tukar suhu. Sama ada lagi panas atau lagi sejuk. So dia nak jadi lagi panas, dia kena ada haba. Dia kena terima heat. Dia kena absorb heat. Kalau dia nak jadi lagi sejuk, dia kena release dia punya heat. Dia kena buang haba. So bila absorb heat, suhu naik, release heat, suhu turun. Tapi berapa banyak suhu yang berapa banyak haba dia perlu supaya dia naik 1 degree. Sama juga, berapa banyak haba dia perlu lepaskan supaya dia turun 1 degree. So untuk emas, kalau ada 1 kg nak turun 1 degree atau nak naik 1 degree, kena terima 300 joule. Untuk aluminium, nak naik 1 degree atau nak turun 1 degree, dia kena hilang ataupun kena terima 900 joule. Okay. So emas konduktor haba yang bagus ke? Agak baguslah. Okay. So emas agak baguslah konduktor yang bagus. Tapi ada tak orang nak buat kuali pakai emas? Kau kena fikir juga. Walaupun dia konduktor yang bagus, dia mahal. Tergilanya kuali pakai emas. Orang tak rompak rumah kau, orang rompak kuali je. Ui memang kaya. Kuali pakai emas. Goreng ikan sedap, goreng ikan pakai emas. Lain macam. Okay. So itu dia punya pemahaman. Sebab tu bila nilai C dia rendah, cepat panas. Nilai C tinggi, lambat panas. Tu korang kena ingat. Okay, so bila dia tanya kat sini, ada 4 metal block, mass yang sama, okay, heated with the quantity of heat, same quantity of heat, for 10 minit. Masa pun sama. So dia tanya, mana metal block akan naik suhu paling tinggi? Bahasa mudahnya, mana cepat panas? Okay, so kalau kita faham konsep tadi, cepat panas yang C paling rendah. Cepat panas yang C paling rendah. So kita pun cari siapa C paling rendah. Okay. So dekat sini C paling rendah adalah silver. So silver paling rendah. So C paling rendah, dia paling cepat panas. Sebab silver ni dia hanya perlukan 235 joule. 1 kg silver akan naik 1 degree. Okay. 1 kg silver akan naik 1 degree. Okay. Tapi cikgu nak bagi korang faham konsep dia. Tak nak korang just masuk formula. Tak best. Okay. Kalau cikgu perlu 1 kg, kalau 1 kg, korang kena terima, silver ni kena terima 235 joule, baru 1 kg dia naik 1 degree. Okay. Kalau cikgu ada 2 kg, okay, nak bagi faham dia. Okay. So kalau cikgu ada 2 kg, berapa banyak joule nak naik 1 degree?
Try to think. Kalau cikgu ada 1 kg, cikgu perlukan 235 joule untuk 1 kg naik 1 degree. So kalau cikgu ada 2 kg, how much the energy require nak naik 1 degree? 470. Yes. Itulah tenaga yang diperlukan, 470. Sebab yang dia bagi nilai C tu adalah tenaga untuk 1 kg naik 1 degree. So kalau 2 kg kena darab lah. Okey? Kalau 2 kg kena darab lah. Sama juga kalau nak naik 2 degree kena darab lah. Okey, kena double. Okey, so itu konsepnya. Right, sama juga tak ada lagi orang buat kuali pakai silver. Okey. Selalunya orang pakai besi lah, iron kan, aluminium. Right, next one. Water is suitable to be used as cooling agent because of its high specific heat capacity. Okay, berapa heat capacity untuk water? Untuk water besar, 4,200 joule, baru 1 kg air naik 1 degree. Okay, tu 1 kg air. Kalau kau ada 2 kg air, dah perlukan 8,400. So kalau ada 3 kg air, lagi banyak tenaga kena bagi. So air dia lambat panas. Sebab tu dekat kereta, korang boleh tanya ayah korang kat mana bahagian kereta yang kena letak air tu. Okay, apa tujuan air kat dalam kereta? Tujuan dia adalah nak sejukkan enjin. Okay, so nanti air tu akan lalu, dia akan absorb the heat from the engine. Okay, absorb the heat from the engine, dia serap haba daripada enjin. Air tu jadi apa? Air jadi panas. So air jadi panas tu nak sejukkan balik, dia akan pusing pergi dekat radiator. Tu pun boleh tanya dengan parent korang kat mana radiator. Tapi cikgu maksudnya dia lambat sejuk jugalah. Ya betul, dia lambat panas dan dia lambat sejuk. Cuma dalam dekat enjin kereta, kita ada radiator. Radiator tu dia ada banyak fin. Okay, fin tu menyebabkan dia bila kereta bergerak, angin lalu dan sebagainya, dia cepat sejuk juga. Okay. Dan bila dah sejuk balik, dia pergi mana? Dia pergi balik ke enjin, serap balik heat, balik ke radiator. So kalau korang tengok kereta berasap tu, mungkin air bocor, air tak ada. Ataupun radiator bocor ataupun air kering. Yang dekat bahagian depan kereta, betul. Buka air bonet kereta tu, dia ada dekat depan tu ada radiator. Boleh check. Tanya ayah korang radiator kat mana. Mak ke ayah ke, ayah lah ayah. Mak ni kadang-kadang tak tahu pun. Itu pakai je. Okay. Tahu cukup bulan hantar servis macam tu lah. Okay, lain semua tak tahu. Isi minyak, tekan minyak. Isi minyak, tekan minyak. Okay. Alright. Check lah radiator. So senang boleh tengok radiator kereta kat mana. Okay, nombor 11. Water is used as cooling agent in the car engine. Sama tengok. Atas ni tahun bila dia tanya? Atas ni 2006. Bawah ni dia tanya lagi. Bila? 2 tahun kemudian. Okay, kenapa air sesuai jadi cooling system kat kereta? Sebab water can absorb lot of heat. 1 kg air je dah boleh absorb 4,200. Itu baru naik 1 degree. Kalau dia absorb 8,400, dia naik 2 degree. Okay, so dia punya nilai yang kita belajar tu adalah energy for 1 degree. Clear tak? Okay, energy for 1 kg naik 1 degree. Okay, so contoh kat sini. Dia kata aluminium. Aluminium 900 joule. 900 joule. 900 joule. 1 kg aluminium naik berapa degree? 1 degree. Okay, naik 1 degree. So kalau ada 2 kg, kena bagi berapa? 1,800. Contohnya lah. Okay. Alright. So, contoh macam A. Kenapa salah? Dia kata 1 kg aluminium absorb 900 joule of heat during heating. 1 kg aluminium serap 900 joule. Salah. Dia bukan serap 900 joule. Dia serap 900 joule, suhu dia naik 1. Okay, kalau dia serap 1,800 joule, suhu dia naik 2 degree.
So lagi bertambah energi yang diserap, lagi tinggi suhu dia naik. Cuma kita nak tahu kalau nak naik 1 degree berapa joule. So untuk aluminium nak naik 1 degree kena ada 900 joule. So jawapan yang tepat adalah B. Okey, kenapa jawapan C tu tak diterima? Sebab dia dekat sini dia kata the temperature of 1 kg aluminium drop. Turun 1 bila dia absorb. Okey, yang betulnya bila dia release. Okey, kalau bahasa Melayunya suhu 1 kg aluminium akan turun apabila ia membebaskan. Okey, membebaskan 900 joule haba. Okey, yang seterusnya. Aluminium require 900 joule of heat energy to increase its temperature by 1 degree. Kenapa D salah? Macam yang cakap tadi, 900 joule tu akan naik 1 degree, betul. Tapi untuk berapa kg? Untuk 1 kg. Okay. Tapi kalau cikgu bagi 900 joule, okay, 900 joule, tapi untuk 2 kg, dia naik 1 degree tak? Cuba fikir. Kalau 900 joule cikgu bagi, tapi dekat 2 kg aluminium, cikgu ada 2 kg aluminium, bagi dia 900 joule. Adakah dia naik 1 kg juga? Dia tak naik 1 kg. 1 kg, sorry. Dia tak naik 1 degree. Sebab 900 joule tu, untuk 1 kg naik 1 degree. Okay. 900 joule tu untuk 1 kg naik 1 degree. Sebab tu unit dia 900 joule per kg. Per kg tu maknanya untuk 1 kg naik 1 degree. Okay. So D tu hanya salah sebab tak ada 1 kg. Itu saja. Okay. Sebab dia tak ada 1 kg. Itu saja. 900 joule betul. 900 joule boleh naik 1 degree. Tapi syarat dia mesti 1 kg. So kena ada tiga-tiga lah. Berapa joule, berapa kg, berapa degree. Okey, berapa joule, berapa kg, berapa degree. Okay. So contoh macam ni pula. Kita ada yang A tu cikgu kenapa? A kenapa? Oh, kenapa A salah? Oh, okey. A salah sebab dia bukan absorb, dia macam ni tau. Contoh cikgu ada aluminium. Okey. Cikgu ada aluminium. Okey, kata aluminium cikgu ni 1 kg. Okey. Cikgu supply heat. Cikgu ada heater. Okey, contoh. Heater cikgu supply. Heat yang dia supply daripada heater 1800 joule. Okey, 1800 joule. So bila aluminium ni terima 1800 joule, dia punya nilai C tadi berapa? 900 joule untuk 1 kg naik 1 degree. Kalau kita bagi dia 1800, dia naik 1 degree tak? Dia naik berapa degree? Cuba fikir. Dia naik berapa degree? Siapa ada jawapan? Okey, dia naik 2 degree. Sebab kalau bagi 900, dia naik 1. Kita bagi 1800, dah double. Dia akan naik 2 degree. Betul. Okay, kenapa A salah? Sebab dia kata 1 kg aluminium absorb 900 je. 900 je. Maksudnya kalau kita bagi banyak-banyak tenaga macam mana pun, dia ambil 900 je. Yang lain-lain dia tak nak. Dia tak nak. Lain dia tak nak. Dia nak 900 je. Lain dia tak nak. Okay, kat situ A tu salah. Faham tak? A tu dia kata 1 kg aluminium absorb 900 joule during heating. So dia ambil 900, lain semua tak nak. Okay, tu salah dia. Sebab 900 joule tu dia terima, dan bila dia terima 900, dia naik 1 kg. Dia naik 1 degree. Okay, so kalau kita bagi 1800, dia terima lagi 900, naik lagi 1. Okay, good. Alright. Tu ada kawan-kawan kita yang tanya private. Okay, korang kalau malu-malu boleh tanya kat private. Jangan risau. Cikgu balas juga.
Okay, so kat sini. Kod lah malu-malu kan. Tapi boleh malu lagi ke? Korang dekat skrin korang nampak siapa? Korang nampak cikgu je kan? Betul tak? Korang nampak cikgu dengan benda ni. Kalau korang nak tengok kawan-kawan pun kena slide ke sebelah. Kalau kau tengok kawan pun cikgu percaya kebanyakannya tak buka kamera pun. Okay. Tak siapa pun tunjuk muka. Cikgu seorang tunjuk muka. Nampak? Semua korang muka semua mahal. Itulah cikgu je tunjuk muka. Okay. So, dekat sini kita tengok yang ni pula. Ada 3 lead, iron, aluminium. Okay, ikut konsep kita dah belajar tadi pun korang dah tahulah. Siapa cepat panas? Cuba beritahu cikgu. Siapa cepat panas? Dah faham dah konsep dia kan? So, siapa cepat panas? Lead. Okay. Good. Lead cepat panas. Siapa paling lambat panas? Al. Oh, al. Okey lah. Alu. Boleh lah. Aluminium. Aluminium. So, sebab apa nilai C ni rendah? Dia punya theta. Okay, kalau ikut formula macam ni tau. Q equals to, ni cikgu ajar untuk ikut formula. M C theta. Okay, so kalau dia bagi tahu, soalan ni bagi tahu, heated same amount of heat. So, dekat sini, maksudnya Q dia yang disupply untuk semua blok sama. Constant. Lepas tu dia kata, all block have same mass. Mass pun sama. Constant. Jadi apa yang dia tukar? Dia tukar material. So bila dia tukar material, material tu akan jadi manipulated variable. Okay. Theta pula, theta dia pula akan jadi responding variable. Okay. Sama macam cikgu pernah ajar kelas-kelas sebelum ni. Kalau kita ada formula, lepas tu korang nak tahu hubungan, nak buat macam mana? Siapa yang join kelas cikgu dari awal, rasa dia tahu. Apa cikgu nak buat? Kalau duduk sebelah-sebelah kat situ. C sebelah, theta sebelah. Kita kena pindah. Pindah. Nak pindah macam mana? So, Q bahagi C sama dengan M theta. Bila kita nak banding, dia mesti duduk belah kiri, belah kanan. Okay, tengok pula kiri kanan, satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah maksudnya inversely proportional. Kalau nilai C dia tinggi, theta dia rendah. Theta tu maksudnya suhu dia berubah sikit. So, suhu berubah sikit bermaksud lambat panas. So, soalan dia dekat sini, C rendah, theta tinggi, cepat panas. C tinggi, theta rendah, lambat panas. Okay, mana betul? Lead has the lowest final temperature. Aluminium has the highest final temperature. Final temperature of iron block equal to aluminium block. Okay. Kalau aluminium dengan iron, katakanlah dia punya C sama, tapi tak samalah. Kalau sama, contoh, barulah sama. Okay, tapi sebab tak sama, so tak sama. Okay, final temperature of lead higher than iron. Yang tu betul. Donkey. Clear eh? So korang akan nampak untuk soalan kalau yang ini daripada tadi sampai buku surat 5 ni bila kita belajar heat capacity belum ada lagi kira-kira. Belum ada. Kira-kira dia dekat bawah. Tada. Okay, kira-kira. Alright. So kita baca dulu soalan. Ni cara korang nak tahu. First, bila belajar heat ni, problem dia selalunya student, dia kebanyakannya yang cikgu tengok daripada dulu, dia tak tahu nak beza. Dia macam blur. Cikgu bila nak guna MC theta? Bila nak guna ML? So dia ada confusion kat situ. ML ke MC theta? ML ke MC theta? ML ke MC theta? So kalau nak tahu mana ML ke MC theta, baca soalan, tengok apa berubah. Okay, again, baca soalan, tengok apa berubah. Contoh, dekat sini 17,600 joule heat used to increase temperature. Dia dah tulis kat sini, ni ada hint. Increase temperature of 80 gram metal block from 30 to 55. Okay, lepas tu korang fikir balik.
metal. Kalau dari 30 naik sampai 50, ada ke metal tu melt, cair? Ada tak melt? Ada tak dia akan cair? Metal. Setakat korang tahulah. Panaskan 55 dah cair, 55 dah cair. Okay. Rasa-rasa dia cair tak? Okay, tak cair. Kalau dia tak cair, maknanya korang tak boleh pakai Q sama dengan ml. Tak boleh pakai. Sebab ml ni hanya pakai kalau solid tukar liquid, liquid tukar gas. Ada dua tu baru pakai. Tak ada dua tu tak boleh pakai. Okay, faham Kalau ada solid tukar liquid, liquid tukar gas, baru boleh pakai ml. So kalau tak ada tak boleh pakai. Okay, so dia hanya berubah suhu. So formula dia Q, M, C, theta. Okay, so kat sini maklumat ni kita dah ada Q, heat. Sebab dia beritahu tu joule, 17,600 tu adalah energi, heat. M dia kena tukar. Ni kena hati-hati. M jangan ambil 800. Tukar kilogram. 0.8. Okay, C dia bagi tak? Dia tak bagi sebab dia suruh cari berapa nilai C. Theta, okay, theta tu perubahan suhu. 30 sampai 55. 30 sampai 55 berapa? Okay. So korang akan nampak 30 sampai 55 adalah 25. Okay. Beza ni berapa? Beza ni adalah 25. Right. So masukkan. Cikgu nak cari C, Q bahagi M theta. 17,600. Okay, cikgu nak tunjuk unit lah senang. 17,600 joule bahagi 0.8 kg 25 degree Celsius. So 0.8 darab 25. Okay, and then 1760 bahagi dengan tu akan dapat 880 joule kat atas, kg kat bawah, degree Celsius kat bawah. Itu yang jadi 880 joule per kg per degree Celsius. Barulah jumpa satu soalan kira-kira. Okay, dapat tak? Okay, so ada sebarang soalan sampai heat capacity. Okay, ada mana-mana tak clear ke kenapa C? Cikgu saya sekat-sekat. Hello? Sekat ke? Hello? Sekejap Sekat Ada yang sekat Sekat mungkin internet lah. Cuba try cari dekat mana-mana tempat lain yang okey sikit. Okey. Satu nasihat cikgu macam ni. Sebab kebanyakan student yang join kelas online ni bila cikgu tanya, kebanyakannya ada internet kat rumah. Kebanyakan. Cikgu tak kata semua kebanyakan ada internet kat rumah. So yang internet kat rumah ni kalau boleh jangan jauh sangat daripada router. Jangan jauh daripada router. Okay, jangan jauh daripada router. Sebab cikgu rasa jarang lah korang ambil kabel LAN tu cucuk dekat laptop. Korang selalunya pakai Wi-Fi kot. Okay, pakai Wi-Fi. So kalau pakai data telefon, ada juga yang pakai data. Dia kalau Zoom ni dia sebenarnya tak cikgu satu hari berapa berapa KB lah, berapa MB, dia ada beberapa MB satu kalau 1.5 jam kelas. Sebab tu cikgu buat 1.5 jam sebab dia punya tu tak adalah besar. Kalau 2 jam kadang dia sebenarnya tengok korang pakai internet apa juga. Selalu yang cikgu tu Maxis okey kalau siapa yang pakai Maxis. Tapi tu semua depend sebab lain tempat lain. Okay, tapi kalau korang pakai Wi-Fi, tolong jangan jauh daripada router, nombor satu. Nombor dua, siapa yang Wi-Fi dia dekat rumah dia ada 2 channel. Maksudnya, bila dia cari Wi-Fi dia ada tulis, contohlah Wi-Fi dia nama Abu. Abu 5 Hz at Unify ataupun Abu apa?
abu, lepas tu unify. So kalau ada dua tu, yang 5, kalau siapa pakai 5G, 5G dia tak boleh jauh. Okay, 5G tak boleh jauh. Dia ada 2.5 dengan 5. So siapa duduk jauh dari router, guna 2.5. Sebab 2.5 tu wavelength dia panjang. Ingat balik belajar wave. Frekuensi rendah, wavelength panjang. So boleh duduk jauh. Tapi kalau pakai 5, dia kena duduk dekat frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi dia pendek. Dia tak boleh jauh. So tu kalau ni lah. Kalau nasihat cikgu siapa yang pakai internet. Maxis, banyak ke 1GB Okay. Tapi Maxis ada bagi free tak? Ada bagi free kuota tak? Okay, data. Zaman bila pakai wifi? Korang tak pakai wifi, pakai data. Okay. Okay, kalau pakai data, kena check lah berapa data. Cikgu teranya tera apa? Yang mana frekuensi tu tu fizik je. Okay. Alright. Cikgu cakap sebiji macam ayah saya. Cikgu belajar dengan ayah awak lah tu. Ayah awak ajar cikgu. Tu cikgu tahu. Okay, so kita sambung kat sini. Which phenomena show application of specific capacity? Okay. So steaming fish. Okay, kalau korang steam fish, itu dia pindahkan haba sampailah fish tu masak. Lepas tu dia jadi thermal equilibrium. So berapa suhu arang tu suhu ikan, sebab tu mula panas. So yang A tu adalah thermal equilibrium. Kalau C pula cooling down coffee pun sama juga. Kopi panas biar sejuk. Lepas tu dia capai apa? Thermal equilibrium. Okay. Pouring coffee from a coffee maker. Cikgu tak tahu apa kaitan dia, tapi jawapan dia B lah. Okay. Tuang air kopi lancawan tak ada. Dalam pembancuh kopi tak ada konsep lagi kot. Pindah kopi. Bukan pindah haba adalah kot ke cawan, tapi pindah kopi. Steam ikan salah. Okay, steam ikan sebab bila kita steamkan ikan, heat daripada water kan, kalau korang steam kan air kat bawah. Lepas tu letak tu atas, ikan kat atas. So kita heat up water and that water transfer energy kepada ikan tu. So bila dia transfer ke ikan tu, macam ni ikan tu boleh masak. Okay, ikan tu boleh masak bila dia dah transfer heat tu sampailah dia pun heat yang ada dekat ikan tu sama dengan heat yang dia supply daripada air steam. So same heat transfer. Okay, same heat transfer, konsep dia apa? Thermal equilibrium. Sebab tu steam ikan tu salah. Dapat tak? Okay. Soalan-soalan yang selalu akan bagi korang confuse masuk soalan macam ni lah. Soalan macam ni. Okay, so nombor 16, land breeze and sea breeze. Okay, nombor 16 ni kita cerita at night, land cool down faster than sea. Okay, at night, land cool down faster than sea. So, which statement explain the situation? Okay, so cikgu tunjuk dulu. Okay, so cikgu tunjuk dulu gambar, cikgu lukis dulu. Ni tepi pantai. Macam nak tunjuk tepi pantai Ada pokok kelapa. Ya, gitu. Okay, so ni laut. Macam mana aku nak lukis laut? Bolehlah ni laut. Laut. Okay. Alright, dengar tak? Okay, so bila waktu siang, weh, tak nampak matahari cikgu. Tak cukup matahari. Okay, ni cerita waktu siang. Ni soalan ni waktu malam, at night. Okay, waktu siang. Cikgu, kenapa nombor 5 C salah? Nombor 15 C salah. Okay. C, sekejap, cikgu ulang balik yang ni. Ada yang tanya, kenapa 15 C ni salah? Sejukkan kopi, apa yang berlaku adalah kopi tu dia pindah heat ke surrounding sampai dicapai apa? Sampai dicapai room temperature. So dia reach thermal equilibrium.
Okey, dapat nombor 15. So atas ni pun sama, thermal equilibrium. Okey. Okey, dapat Kalau dapat, cikgu tunggu respon. Takut ada yang tak faham. Okey, alright. So kita cerita kat sini. Okey. So bila kita cerita pasal laut ni, okey, pasir kat pantai ni dia punya heat capacity rendah. Air laut kan, heat capacity dia tinggi. So waktu siang siapa cepat panas? Kita cerita siang dulu. Siapa cepat panas? Nak bagi faham konsep dia, baru kita masuk malam. Okey, siapa cepat panas? So sini panas. So bila panas, udara panas naik mana? Udara panas sentiasa naik atas. Okey, udara panas sentiasa naik atas. Okey, ni cikgu bagi satu tip. Contoh korang nak beza asap panas, asap sejuk. Asap panas dia naik atas. Asap sejuk dia turun bawah. Asap panas dia naik atas, asap sejuk turun bawah. Tak percaya, buka peti ais bahagian atas, korang tengok dia keluar asap tu, dia ke bawah, dia tak ke atas. Okay, so bila dia panas, udara tu, haba tu naik ke atas. So kalau kita banding, laut ni lebih sejuk. So udara sejuk dekat laut. Udara sejuk tu dari laut pergi ke tepi pantai. So angin sejuk tu dari pantai ke darat. Dari laut ke pantai. Okay, udara sejuk dari laut ke pantai. So kita panggil kat sini sea breeze. Sebab sejuk tu dari laut. Dia ikut mana sejuk bergerak. Okay, sea breeze. Itu waktu siang. Okay, waktu malam terbalik. Kenapa waktu malam terbalik? Waktu malam, okay, kalau cikgu lukis balik, ringkas. Waktu malam, dekat pantai, sea rendah. So waktu malam, pantai sea rendah. Apa jadi kat pantai? Pantai sejuk. Air laut, dia sea tinggi. So dia lambat sejuk. Lambat sejuk maksudnya dia akan lebih panas. So dari laut udara naik ke atas. So dia digantikan oleh udara sejuk daripada pantai. So sejuk dari pantai, so waktu malam dia panggil land breeze, bayu darat. Bayu darat, bayu laut. Bayu darat, bayu laut. Dah macam lagu dah pula. Okay, so at night, land cool down faster. So which statement is explain the situation? Okay, sebab dia adalah specific capacity of sea is greater than land. Sebab itulah dia cepat panas dengan cepat panas dan cepat sejuk. Land cepat panas, cepat sejuk. Air laut lambat panas, lambat sejuk. Okay. So cikgu nak jump ke paper 2. Latent heat dengan gas law kita buat esok. Okay, cikgu jump ke paper 2. So untuk paper 2, kita buka muka surat Okey, so ada dua soalan heat capacity, korang akan nampak soalan tu sama. Tu je kita nak buat kat situ. 3 page je. Okey, so yang pertama 12. Okey. So muka surat 12, soalan pertama, muka surat 12, soalan pertama. Boleh tak? Okey. So masing-masing buka dulu muka surat 12, soalan pertama. Okey, muka surat 12, soalan pertama. Okey, right. To get start. Termometer ini maksudnya fenomenanya, konsepnya, konsep fiziknya adalah thermal equilibrium. Okay.
So cikgu dah terangkan tadi 3 ayat yang korang memang kena ingat thermal equilibrium. Sebelum tidur malam ni ulang balik. Suhu sama, haba pindah sama, pemindahan haba bersih sifar. Same temperature, same heat transfer, net heat transfer 0. Okay, so state the physical change in the mercury when the temperature increase. Okay, state the physical change in the mercury when the temperature increase. Okay, apakah perubahan sifat fizikal pada mercury? Sekejap, hello, test, dengar tak? Okay, right. So apakah perubahan sifat fizikal pada mercury bila suhu bertambah? Okay, so tengok apa yang korang kata. Perubahan dia tinggi. Tak berapa tepat. Tak berapa tepat kat situ. Okay. Ya benaran isi padu. Okay. Volume. Okay, sebab dia expand. Okay, isi padu dia bertambah. Okay, bila dia mengembang tu isi padu dia bertambah. Kenapa isi padu bertambah? Okay, kalau kita ambil tube macam contoh, cikgu ambil tube macam ni. Okay, so contohlah cikgu buat bulat senang. Okay, cikgu buat bulat. So kalau kita belajar silinder, contoh ni je, silinder, macam mana kita nak kira dia punya volume? Volume adalah area bulat ni. Ni area darab dengan height. Okay, darab dengan height. Okay, area times height. Luas darab dengan tinggi. Okay. So, memang nampak tinggi dia bertambah. Tapi, bila dia ni bertambah, sebenarnya dia tambah volume. Sebab area dia tak berubah. Okay, contohnya. Tadi dekat sini. Ni H dia pendek. Lepas tu, bila dia panaskan, dia expand, dia kembang. Dia sampai atas sana. So, H dia bertambah. Okay, cikgu bahasa Inggerisnya apa? Bahasa Inggerisnya volume. Cikgu tulis kan? Volume. Okay, why is mercury used in thermometer? Cikgu tulis kat sini, kenapa pakai mercury? Okay, A tu apa? A tu area. Okay, kalau korang nak kira volume, formula volume, okay, volume memang formula dia length times length, betul. Tapi kalau macam dalam ni, length times length ni area. Area darab height. So, tube ni area dia sama je. Area dia sama je. Tapi, dia punya ke atas tu beza. Okay, so kenapa kita pakai mercury? Okay, sensitive to temperature change, heat uniformly. Okay, so sensitif kepada perubahan suhu, heat uniformly. Okay, pemanasan seragam. Yang A1 tu volume increase ke? Volume increase. Temperature increase, volume increase. Si padu bertambah. Okay, dapat? Nadia, okay? Nadia dapat? Alright. OPEC. Okay, OPEC boleh? Nak buat OPEC boleh, tak salah. Legap. Okay. Legap. Okay, beza legap, gelap lain. Jangan tulis gelap. Gelap salah.
Legap. Okay. Alright. Yang cikgu nak ajar yang ni. B. Teng teng. Okay. Korang tengok soalan ni bila? Soalan ni adalah pada tahun 2006. Okay, cuba beritahu korang soalan ni 2006. Soalan yang macam ni, okay, kira soalan yang ni mengukur ni, okay, yang ni formula dia tak bagi. Tapi cikgu ada letak dalam nota. Formula dia adalah, okay, korang kena cari dia punya ice point. L0 ni adalah berapa panjang waktu suhu kosong. Ni ataupun waktu ice point. Okay, waktu suhu kosong berapa length dia, berapa panjang dia. And then waktu suhu 100, maknanya waktu boiling point, berapa length termometer tu. Okay, and then L theta adalah suhu yang kita nak ukur. Okay, so formula dia nak cari suhu. L theta minus L0 over L100 minus L0 darab 100 degree Celsius. Cikgu tulis balik kat sini. So formula dia adalah nak cari temperature L theta, length yang kita nak ukur, tolak length waktu suhu kosong, bahagi length waktu suhu 100, tolak length suhu kosong, darab 100 degree Celsius. Okay, tu cara nak cari suhu. Formula ni tak bagi, kena ingat. Okay. Lepas tahun 2006 ni, tak salah cikgu dia keluar 2008. 2008, 2006, 2008 kot ada satu soalan. Lepas tu dia lama dia tak keluar, dia keluar balik 2016. Okay, so waktu 2016, ramai student, cikgu, ni saya tak pernah jumpa soalan ni, saya tak pernah jumpa soalan ni. Okay, so sebab apa dia tak pernah jumpa? Sebab soalan yang macam ni dah lama tak keluar. Sudah lama tak keluar. So 2016 dia keluar balik. Okay, so kita tengok soalan dia macam mana. So dia kata the length of mercury column when thermometer, the length of the mercury column in thermometer is 2.6. 2.6 ni bila? Bila kosong darjah Celsius. Maksudnya L0 dia 2.6 cm. Okay, kemudian 22.6 at 100 degree Celsius. So L100 22.6. Okay, lepas tu apa lagi? Soalan pertama, what is the difference in length of mercury column at 0 degree and 100 degree? So dia nak cari berapa beza. So beza dia adalah L100 tolak L0 22.6 tolak 2.6. So dapat berapa? 20 cm. Okay. So yang bawah dia tanya, when thermometer is placed in the hot oil, the length of mercury column is 16.9. Calculate the temperature. Tu kita baru pakai formula dia. Temperature dia adalah 16.9 ni adalah length theta yang kita nak ukur. Maksudnya kita nak ukur suhu hot oil. So L theta tolak L0 over L100 tolak L0 darab 100. So L theta 16.9, L0 2.6 bahagi, okay, yang bawah ni sebenarnya dah kira tadi, bezanya 20. Okay, bezanya 20 darab 100 degree Celsius. So kita akan dapat 14.3 over 20 darab 100. Okay, berapa suhu dia? Tujuh puluh satu poin 3. 71.5. Okay, korang nak tahu tak ironinya apa? Tahun 2016 yang keluar soalan tu, tak silap cikgu jawapan dia pun 71.5. Nombor je lain. Nombor lain lah. Length dia semua lain-lain tapi jawapan akhir dia 71.5. Tu yang best dia. Okay, and ramai tak pernah jumpa soalan ni waktu tu. Sebab ni soalan lama. Okay. So ada sebarang persoalan kat sini.
Ada tak? Okay, yang B ni memang kena ingat siapa nak SS boleh SS. Okay, siapa nak SS boleh SS. Okay, boleh SS siap. Nak tengok yang formula ni balik. Soalan-soalan ni, yang ni juga suka keluar trial. Yang cikgu tengah tunjuk ni, yang cari suhu ni. Okay, yang ni suka juga keluar trial. Okay, boleh cikgu teruskan? Okay. So, dua soalan yang kat belakang ni sebenarnya sama. So, cikgu sebab kita dah bincang dia punya konsep. So, cikgu nak tunjukkan je. And kita boleh juga jawab nanti. Okay, first. Sebab dia akan ada soalan kira-kira juga. Tapi kita tengok dulu yang ni. Okay. So, korang ada dua periuk. Clay pot, copper pot. Tengok specific heat. And then jawab soalan cikgu. Kalau cikgu nak masak cepat, periuk mana cikgu ambil? Clay pot atau copper pot? Copper pot. Okay, good. Sebab apa copper pot? Sebab heat capacity dia rendah, dia cepat panas, masakan cikgu cepat. Siap. Okay, kalau clay pot, korang pun pernah makan clay pot kan? Clay pot, dia lambat sikit panas. Selain tu, dia lambat sejuk. Sebab tu kalau makan clay pot, dia punya panas tu lama. Tu yang best tu makan kan. Selain daripada clay pot ni, korang boleh tengok macam sizzling. Sizzling pun sama. Dia punya masak yang sizzling punya tu, dia lambat panas dan lambat sejuk. Okay. So soalan dia, what is the meaning of specific heat capacity? Yang ni korang boleh tengok dekat maksud. So cikgu tak payah tulis pun tak apa, korang boleh tengok dekat maksud. The energy required by 1 kg substance to increase temperature by 1 degree Celsius. Okay, energy required by 1 kg substance to increase temperature or to change temperature by 1 degree Celsius. Bahasa Melayu, tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk naik suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Itu A. Okay. Cikgu tak payah tulis sebab yang ni sebenarnya bawah ni semua yang kita dah bincang tadi, dia agak senang lah. Okay, so bila dia cerita B, material, tengok soalan dia dulu. Dia nak state the suitable characteristic of the pot if it is to be used for cooking something rapidly. Itu yang dia nak. Rapidly. So material for making the pot. Okay, material for making the pot. Copper pot. Copper. Kenapa? Low specific heat. Easily heat up. Okay, cikgu ambil masa kurang 5 minit ada yang okay. Sikit. Material for making the handle. Okay, nak pemegang dia. Okay, kalau dah pilih copper pot, pemegang dia ambil je yang dekat copper pot tu. Polymer. Okay, rasa-rasa kenapa ambil polymer? Higher specific heat. Hardly, Allah, salah huruf pula. Hardly heat up. Muatan haba tinggi. Lambat panas. Okay, mass of the pot yang ringan. Senang dikendalikan. Okay, lighter. Easy to handle. Okay. Okay, dapat? Boleh cikgu pergi ke page yang terakhir. Dan lagi ringan, yes, lagi cepat panas juga. Sebab Q sama dengan MC theta, mass dia rendah, kurang haba. Okay, kalau nak tulis jangan tulis cepat panas. Kalau nak tulis, boleh juga tulis kurang haba diperlukan untuk memanaskan periuk. Okay, less heat require to
less heat required to heat up the pot. Okay, tu boleh. Okay, so yang belakang ni kira. Okay, cuma belakang ni kira. So untuk kira, sebab kat sini ada power. Okay, ada power. So ada dekat nota tu cikgu tulis. Kalau ada power, ganti dengan PT sama dengan MC theta. Okay. Soalan dia tanya, based on the information, calculate the time. Okay, calculate the time. So dia nak T, susun T. So dia jadi MC theta bahagi P. Okay, cari untuk kedua-dua. Untuk clay pot dan juga untuk copper pot. MC theta bahagi P. Okay, so untuk clay pot, mass dia 3.5 kg. C untuk clay pot tadi berapa? 900. And then theta dia dia nak naik sampai suhu 90. So theta dia 90 darjah Celsius bahagi 800 watt. Okay. Untuk copper 2.5, mass dia lebih rendah. Tengok balik dekat table 2.5. Okay, berapa dia punya C? Okay, 2.5. C dia 390. 390 darab dengan 90 bahagi 800. Okay, daripada pengiraan ni korang boleh nampak siapa yang cepat panas, siapa yang lambat panas. Okay, siapa boleh kira? Okay, soalan dekat situ, dekat chat, cikgu minit ke second? Okay, masa dia sentiasa second. Masa dia tu kalau kita kira tu kita dapat second. Sebab unit SI. Okay, unit SI. So, copper kita dapat 354.4 second. Okay, tu copper. Thank you. Siapa kirakan untuk clay? Ada siapa kirakan untuk clay? Berapa desimal? 1 atau 2 desimal cukup? 1 boleh, 2 desimal boleh. Okay. Alright, siapa kirakan untuk clay pot? Dapat? Ada anyone kirakan untuk clay pot? Cikgu salah tulis ke? Copper pot 109 cikgu salah tulis kat sini. Okay. Copper pot 109.69 second atas 354.38 second. Okay. So dari situ korang boleh nampak siapa cepat panas. So lepas ni kalau ada dekat dapur mak nak masak clay pot kan, cakap mak lambat panas mak. Okay. Saya dah pernah kira mak. Mak perlukan 354.38 saat kalau mak masak guna clay pot ni. Okay. Ya je. Tapi tak boleh tahu sebab kalau yang mak kau masak tu dia bebas ke surrounding. So masa dia lagi lama. Yang ni sebab kita assume semua dia absorb. Okay, soalan last sekali. The most suitable pot and the safest is, tulis je copper, markah percuma, 1 markah. Okay. So yang bawah ni cikgu biarkan untuk korang buat sebab kita dah nak habis sesi ni. Cuma nak tunjukkan soalannya sama. Soalannya sama. Kau tengok tu. Dia ulang nombor 1 tu. Meaning of specific heat. Lepas tu dia akan tanya mana yang sesuai nak jadi pan. Rasa-rasanya yang mana? Cuba kau fikir dulu. Mana yang lagi sesuai nak jadi frying pan. B dah. Dekat dapur korang pun frying pan warna hitam. Okay. So kenapa dark surface? Compared to bright surface, dark surface absorb heat more than the bright surface. Okay. So permukaan gelap menyerap haba lagi banyak daripada permukaan yang cerah. Okay. So siapa yang kita pilih kat sini? Kita ambil B. Okay. Kalau yang bawah pula, kenapa low? Low sebab easily heat up. Senang dipanaskan. Tapi A lagi cantik. Aduh, masak ikut cantik Okay. Masak ikut cantik pun boleh, tak ada hal. Okay, so kita akan pilih siapa yang nak cepat panas. So jawapan dia B nanti. So sama je korang tengok nanti dia minta and then pilih kenapa. So yang kira ni pun masih sama. Dapat tak? Okay, so kita stop dekat situ dulu. Ada sebarang soalan?
Untuk yang terakhir, kalau ada yang tak faham, so nampak tak bestnya belajar haba ni, lepas ni boleh masuk dapur. Okey, boleh masuk dapur bila panas kan tu kan, bila tengah masak tu cakap mak tengah apply heat transfer. Nanti bila dia masak, dia dah capai thermal equilibrium. Okey, mak salah pilih periuk ni mak. Ini periuk ni mak jangan pakai clay pot. Clay pot lambat panas. Okey, ni periuk apa mak? Ni aluminium. Aluminium lambat panas mak. Mak tukar pakai LED. Okey, nampak bijak sikit lah. Okey, baru lah rasa macam baru masuk kelas fizik. Oh, mak kau bangga sikit. Alright, so cikgu stop dulu. Stop share. Okey. Terima kasih. Okey. Alright, so cikgu tukar sekejap. ISS. Macam mana ISS? Okey. Okey. So terima kasih semua yang sudi join kelas malam ni. Cikgu sekolah start bila? Oh, okey, sekolah korang kena tunggu 7 hari bulan baru ada pengumuman sekolah buka bila. Tapi cikgu dengar kabar hujung Jun atau awal Julai. Itu pun form 5, siapa yang form 4 jangan risau. Boleh duduk rumah lagi. Okay, form 5 dan tingkatan 6 dahulu. Alright, thank you Misha, thank you, welcome Alfreda, welcome. So thank you semua yang join malam ni. So terima kasih kepada korang yang masih sudi join kelas cikgu. Sekolah buka 14 Jun. Oh, dah ada ni ke? Ezra dah ada ni ke? Dah ada berita ke? Tadi Ezra sekolah buka 14 Jun. Yang cikgu tahu cikgu-cikgu sekolah kena pergi sekolah 2 minggu tanpa pelajar. So diorang kena pergi sekolah dulu, korang tak ada. 2 minggu korang tak ada kat sekolah, diorang kena siapkan segala all the facility. Okay. Alright, thank you semua. So thank you ramai tu. Okay, thank you semua yang join. Kita jumpa lagi esok sambungan untuk HIT. Alright, so ada yang subscribe. Cikgu tengok hari ni pun ada ramai yang subscribe baru sampai ke topik like. So terima kasih cikgu ucapkan semua yang join. Kita jumpa lagi esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye. Baik, cikgu. Bye.